Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hijjatil wada', faqala ittaqullah wa sallu khamsakum وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم، أو كما قال. hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Seorang sahabat yang lebih dikenali dengan nama Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhutbah pada waktu Nabi mengerjakan haji wada'. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sallu khamsakum, dan sembahyanglah kamu 5 waktu, wasumu syahrakum, dan berpuasalah kamu pada bulan kamu, yakni pada bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kamu, wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta-harta kamu, wa ati'u umara'akum, dan taatlah kepada pemimpin-pemimpin kamu, tadkhulu jannata rabbikum, kamu akan masuk syurga Tuhan kamu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ingat kepada kita orang Islam, walaupun cakap Nabi ini cakap kepada sahabat-sahabat yang sama-sama buat haji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi khitab ke atas sahabat Nabi sama dengan khitab ke atas kita semua. Bila perintah itu kepada sahabat, sama macam perintah pada kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan 5 benda. Yang pertama, ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah satu benda yang sangat-sangat diberatkan oleh agama. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa pada Tuhan, Nabi kata, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, atau kama qala. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Nabi kata, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, aku minta supaya kamu bagi petunjuk kepada aku. Nabi
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi, minta Allah bagi petunjuk ke dia. Siapalah pula kita kalau kita tak minta petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa doa dekat Tuhan, Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, aku minta kamu bagi huda, kamu bagi hidayah, kamu bagi petunjuk pada aku. Wattuqa. Ya Allah, aku minta kamu bagi takwa kepada aku. Kamu bagi aku jadi manusia yang takut pada kamu. Manusia bila tak takut Tuhan, dia tak takut siapa-siapa. Manusia kalau dekat Tuhan dia tak takut, kat siapa pun dia tak takut. Tapi manusia kalau sekiranya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia takut nak buat semua benda tak elok, kerana benda tak elok dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afaf. Nabi minta, ya Allah, bagilah kepada aku ni sifat afaf, iaitu boleh tahan daripada buat benda tak baik. Afaf ataupun orang kata aifah. Orang duk bubuh nama anak Nurul Iffah. Iffah ataupun afaf, makna dia tahan. Ada ketahanan dalam diri, tak buat benda-benda tak elok. Kalau kita tak ada afaf, kalau kita tak ada iffah, kita tak ada kekuatan untuk tahan diri buat benda tak elok, kita akan selalu teringin nak buat benda tak elok. Nabi SAW minta dekat Tuhan supaya Tuhan bagi dekat dia sifat afaf, bagi ketahanan, tahan daripada buat benda tak elok. Wal ghina. Dan Nabi SAW minta, ya Allah, bagilah kaya kepada aku. Maksud al-ghina, kaya bukan sahaja kaya harta, tetapi kaya hati. Di antara tanda orang yang kaya hati itu ialah dia tidak cepat marah. Di antara tanda orang yang kaya hati itu ialah Tuhan bagi kat dia rezeki banyak mana pun pada untuk dia. Kalau ada sifat pada dengan apa yang Tuhan bagi, dia ada kaya dalam hati dia. Nabi SAW minta, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Nabi minta, ya Allah, bagi dekat aku hidayah, petunjuk, bagi dekat aku takwa, takut kepada kamu, dan bagi dekat aku ketahanan diri, tahan daripada buat benda-benda tak baik, dan bagi dekat aku kaya hati. Nabi SAW bila masa pun tak pernah lupa minta supaya Tuhan bagi takwa dekat dia. Takwa ni lah yang disebut oleh Nabi SAW di dalam khutbah haji wada' Nabi. Nabi sebut ittaqullah. Mula-mula sekali bertakwalah kamu kepada Allah. Khutbah Jumaat tak sah kalau khatib terlupa sebut ittaqullah. Tak sah. Maknanya seru orang supaya takut kepada Allah. Maknanya kita takut kepada Allah, itu satu benda yang sangat penting. Tidak sebut ittaqullah, tidak sah khutbah Jumaat, tidak sah Jumaat. Demikianlah pentingnya takwa, sehingga kan Nabi SAW masa buat haji, Nabi bagi khutbah di padang Arafah, Nabi sebut benda ni. Sebut supaya manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qila ya Rasulullah, man akramun nas? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atqahum. Faqalu laysa an hadha nas'aluk. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni nabiyillah ibni khalilillah. Qalu laysa an hadha nas'aluk. قال النبي صلى الله عليه وسلم فعن معادن العرب تسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih.
Abu Hurairah menceritakan, kata dia satu hari ada sekumpulan sahabat Nabi pergi jumpa Nabi SAW. Sahabat-sahabat tanya Nabi, man akramun nas? Sahabat kata, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia? Dalam ramai-ramai kita ni, siapa yang paling mulia di sisi Tuhan? Nabi kata, atqahum. Nabi kata orang yang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa. Anda tengok, takwa ni punya penting. Bukan sahaja dia menjadi rukun khutbah, bukan sahaja Nabi sebut semasa Nabi buat haji wada'. Bahkan bila-bila masa orang tanya Nabi SAW, Nabi akan jawab takwa ni cukup penting. Sekumpulan sahabat pergi jumpa Nabi, mereka kata, ya Rasulullah, man akramun nas? Siapa orang yang paling mulia di kalangan manusia ada banyak-banyak ni? Nabi kata, atqahum. Yang paling mulia ialah orang yang paling bertakwa. Al-Quran kata, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Maka Nabi jawab tu macam yang Quran kata. Sahabat kata dekat Nabi, laisa an hadza nas'aluk. Sahabat kata, kami bukan nak tanya, kami bukan maksud yang tu, kami maksud yang lain. Bila kami tanya kamu siapa orang yang paling mulia, kami tak mau jawapan kata orang yang paling bertakwa tu paling mulia, kami mau jawapan lain. Sahabat kata. Nabi kata, kalau macam tu fa Yusuf. Nabi kata, kalau tak mau jawapan hak mula tadi, jawapan kedua yang aku boleh bagi, orang yang paling mulia di kalangan manusia ialah Nabi Yusuf. Nabi kata, orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia ialah Yusuf. Dia kata, Nabi Yusuf ini dia Nabiullah, ibnu Nabiillah, dan dia adalah anak kepada seorang Nabi. Nabi Yusuf anak Nabi Yaqub, ibni Nabiillah, dan Nabi Yaqub tu pun anak kepada seorang Nabi, iaitu Nabi Ishaq. Dan ibni Khalilillah, dan Nabi Ishaq tuan Nabi Yusuf tu pun anak seorang Nabi, iaitu Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Yusuf ni manusia cukup istimewa. Pasal apa? Pasal dia Nabi, pasal pak dia Nabi, pasal tuan dia Nabi, pasal tok nek dia Nabi. Maka kalau kamu tanya aku, Nabi kata, man akramun nas? Siapa manusia paling mulia? Aku tak ada jawapan lain. Yang paling mulia ialah Yusuf. Kerana Yusuf Nabi, pak dia Nabi, tuan dia Nabi, tok nek dia Nabi. Qalu, sahabat kata, laisa an hadza nas'aluk. Sahabat kata, kami tidak bermaksud macam tu. Jawapan tu pun tak kami mahu jawapan lain. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Nabi kata, awak hampa nak tahu orang yang paling mulia di kalangan pembesar-pembesar Arab ke? Nabi kata, tak adakah maksud soalan hampa man akramun nas, siapa manusia paling mulia ni? Adakah maksud soalan hampa ni, hampa nak tahu di kalangan pembesar-pembesar Arab ada ni, siapa paling mulia? Adakah tu yang hampa nak tahu? Nabi kata, kalau itu yang hampa nak tahu, Nabi kata, jawapan dia ialah khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam iza faquhu. Nabi kata, kalau hampa nak tahu di kalangan pembesar-pembesar Arab ni siapa yang paling mulia, jawapan dia ialah orang yang masa jahiliah dulu dia hebat, bila masuk Islam dia masih hebat. Ini orang mulia. Masa dia belum masuk Islam dulu hebat dari segi lawan Islam, tapi bila dia masuk Islam dia hebat mempertahankan Islam. Ini orang mulia. Nabi kata, bila Nabi SAW bagi jawapan macam tu, Nabi tambah satu syarat. Nabi kata, iza faquhu, ataupun boleh baca iza faqihu, iaitu apabila mereka ni menjadi orang yang faham agama. Nabi kata,
Satu orang yang masa duduk dalam alam jahiliah dulu, dia cukup hebat lawan Islam. Bila dia masuk Islam, dia jadi satu orang yang sangat faham tentang Islam. Dialah manusia paling mulia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW bila orang tanya dia siapa paling mulia, Nabi jawab mula sekali, atqahum. Nabi kata hak paling mulia ialah hak paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni juga menunjukkan kepada kita bahawa takwa menjadi syarat penting untuk nak dapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran Tuhan sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim. Al-Ahzab ayat 70. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah kata-kata yang betul, yang sesuai sebagai orang Islam yang beragama. Syarat nak jadi orang yang bertakwa, wa qulu qawlan sadida, cakap perkataan elok-elok. Kalau tidak boleh bercakap elok, tidak ada takwa. Kalau bercakap hari-hari masih lagi bercakap lucah, bercakap kotor, bercakap benda-benda keji, bercakap mengumpat, memfitnah, mencaci maki, menghamun dan sebagainya, ini bukan menunjukkan dia seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan kata, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Syarat takwa, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah kata-kata yang betul. Betul maksudnya betul dari segi agama, jangan langgar benda yang dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Wasilah bin Al-Asqah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzhir asy-syamatata li akhik fayarhamahullah wa yabtaliyak, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu tunjuk seronok apabila musibah menimpa saudara kamu. La tuzhir asy-syamatata li akhik, jangan kamu tunjuk seronok apabila kawan kamu ditimpa apa-apa musibah. Jangan tunjuk seronok. Jangan kita kata dia elok, padanlah dia kena pun, memang dia patut kena lama dah. Kita tunjuk seolah-olah kita seronok dengan musibah yang kena ke dia. Pada muka biar dia kena macam tu, dia ni patut kena lama dah. Cakap tu menunjukkan kita tidak sebut yang Quran kata wa qulu qawlan sadida. Tak ada. Cakap kita tak betul. Pasal apa? Cakap tu membuktikan kita dendam dengan orang yang tertentu. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi kata, la tuzhirish syamatata li akhik, jangan tunjuk yang kita seronok bila kawan kita kena susah. Fayarhamahullah wa yabtaliyak. Nabi kata, pasal apa? Kalau tunjuk seronok kawan kena musibah, Allah Subhanahu wa taala lambat laun akan memberi rahmat kepada dia yang kena musibah, wa yabtaliyak, dan lambat laun Tuhan akan balak kepada kamu dengan musibah yang menimpa dia. Hari ini dia kena, kita duk sorak dia, padan muka dia kena. Nabi kata lambat laun kamu akan kena. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, man ayyara akhahu bi dhanbin lam yamut hatta ya'malahu. Qala Ahmad, min dhanbin qad taba minhu, atau kama qala, hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, man ayyara akhahu bi dhanbin, siapa yang suka duk hina, suka duk pelekeh, suka duk maki saudara dia kerana saudara dia buat satu benda dosa.
lam yamut hatta ya'malahu. Nabi kata dia tak akan mati. Orang yang duk hina orang yang buat dosa ni, dia tak akan mati hatta ya'malahu, sehinggalah Allah akan buat dia pula buat benda yang dia duk hina tu. Imam Ahmad kata maksud hadis ni ialah apabila orang tu duk hina satu orang yang orang tu dulu buat dosa tapi lah dah bertaubat dah. Dia ni dulu jahat, dia minum arak, dia kaki judi, dia macam-macam, tapi tu dulu punya cerita. Lah ni qad tabah, dia dah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dah tak berjudi dah, dia semayang elok dah, minum semua pun dia tak buat dah, tapi kita masih lagi duk hina dia. Kita masih lagi duk hina dia. Kita kata Allah, rupa hari nak berubah, aku kenal lah dia ni. Kita duk hina lagi orang yang dah berubah. Orang yang dah berubah jadi orang baik, kita duk hina juga lagi. Nabi kata lam yamut hatta ya'malahu. Satu hari sebelum dia mati, satu hari Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia buat benda yang dia duk hina tu. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok hadis Nabi banyak-banyak. Tengok. Bila kita tengok hadis Nabi yang banyak-banyak tu ada ni, kita akan jadi orang baik. Tidak ada ruang untuk kita untuk menghukum orang. Kerana yang menjatuhkan hukum ni ialah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata nahnu du'a la qudah. Nabi kata kita orang Islam doa. Kita adalah pendakwah, seru orang kepada kebaikan. La qudah. Kita bukan qadhi yang nak menjatuh hukum pada siapa-siapa. Hari ni kita nampak dia tak sesuai dengan yang agama mahu. Mungkin bulan depan dia jadi lebih baik daripada kita. Kalau kita dah jatuh hukum kat dia hari ni, bulan depan dia jadi baik macam mana? Kita yang duk berasa kita baik sangat dah hari ni, pastikah kita bulan depan kita masih boleh jadi orang baik macam kita duk ada hari ni? Kita disuruh jadi orang baik. Kita disuruh amar ma'ruf nahi munkar. Kita disuruh ajak orang buat baik dan kita disuruh menghalang orang buat mungkar. Tetapi kita tidak disuruh menghina siapa-siapa. Kerana menghina batang tubuh orang tu tidak bermakna kita satu orang yang dah tahu apa kesudahan yang akan menimpa orang tu. Maka Islam mengingatkan kita tentang benda-benda macam ni. Kita boleh tegur perbuatan buruk yang dia buat, tapi kita jangan sampai ke peringkat menghina batang tubuh dia. Kerana perbuatan buruk tu yang salah. Batang tubuh dia bila-bila masa boleh dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan dia boleh jadi manusia yang beriman, bahkan lebih beriman daripada kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah bagi taufik dan hidayah kepada kita semua dan kita pelihara diri daripada buat benda-benda dosa. Nah, wallahu a'lam. Kita menggunakan tafsir juz'u amma. Tafsir juz'u amma muka surat 135. Muka surat 135. Surah Al-Adiyat Makkiyah, mengandungi 11 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. Maksudnya wal 'adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang sehingga napah berbunyi-bunyi. Tuan-tuan tengok, Tuhan kadang-kadang dia mula ayat dia, ayat Quran dia ni dengan satu sumpah yang pelik.
Setakat Tuhan mula dengan sumpah masa, okey lagi. Wal 'asr, demi masa, okey lagi. Setakat Tuhan bersumpah dengan wadduha, demi waktu duha, boleh lagi. Tapi malam ni Allah Subhanahu wa taala mula ayat dia dengan satu sumpah yang cukup pelik. Wal 'adiyati dhabha, wal 'adiyat, demi kuda yang berlari kencang. Apa rahsia di sebalik Tuhan pilih kuda lari dekat sebagai bahan sumpah dalam ayat ni? Cari kita nanti baca. Tuhan mulakan surah Al-'Adiyat ini dengan sumpah wal 'adiyati dhabha, demi kuda yang berlari kencang. Dhabha, kerana lari kencang tu nafas dia berbunyi deras. Kita cuba lari, tengok daripada masjid ni lari pergi sampai Pajak Song, tengok jadi lagu mana. Dia menyawa ni bukan kau hidung, bukan kau mulut, kau lubang telinga boleh keluar angin habis. Kuda walaupun dia boleh lari deras, tapi dia pun reti penat. Pasal dia menatang makhluk Allah hak makan minum macam kita, dia pun reti penat. Punya derasnya kuda ni lari, Tuhan kata dhabha, sampai nafas dia bunyi kencang. Fal muriyati qadha, demi kuda yang berlari kencang dengan berapi-rapi kuku dia. Allah nak sebut kata kuda ni punya deras lari ni sampai terapi-api kuku dia ni. Jadi kita tengok anak-anak muda Melayu duk pergi lumba motor dekat bandar Sunway Seberang Jaya tu. Tiap-tiap minggu, tuan-tuan. Tiap-tiap minggu. Selang seminggu polis buat operasi tangkap, dia duk turun pergi berapa tu lah. Dah polis mai kepung tangkap, duk tuntun motor tu boleh duk babai orang ni. Tonok apa betul. Pergi tengok dia naik motor deras tu, mai tang kona tu, dia lep tu, pedal dia kena jalan tar ni terbit api. Macam itulah Tuhan nak kata kuda hak lari deras ni, kuku dia tu punya derasnya dia duk jejak ke tanah ni terbit api. Begitu. Fal mughirati subha, demi kuda yang berlari kencang yang merempuh pada waktu subuh. Kuda-kuda yang digunakan untuk serang musuh ni punya derasnya dia lari, sepatutnya dia sampai di kubu musuh ni selepas subuh, tapi kerana terlampau deras dia lari sebelum subuh, dia dah masuk ke kawasan musuh. Nah, habaq kata derasnya kuda ni, fa'atharna bihi naqa'ah, maka menghamburkan dia dengan kencangnya itu akan debu. Punya derasnya dia lari ni, debu naik ni sampai berkelun-kelun macam tu, macam asap berkelun duk naik debu ni. Fawasatna bihi jama'ah, lalu dirempuhnya waktu subuh itu akan kumpulan musuh. Dia sebut lagi sekali, punya derasnya lari ni tiba-tiba dia merempuh masuk dalam kawasan musuh duduk. Innal insana li rabbih lakanud. Ni baru mai cerita hak Tuhan nak habang. Hak tadi tu 5 ayat tu mukaddimah surah saja. Intipati surah ni baru nak mai. Ayat 6 ni baru merupakan intipati surah. Mukaddimah saja 5 ayat. Mukaddimah tu saja nak tarik perhatian orang, suruh dengar ayat 6 ni. 5 ayat tu cuma nak bagi orang rasa berselera nak dengar apa dia yang Tuhan nak abang dalam ayat ni. Dalam bahasa Allah orang kata appetizer, mereka kata nak buka selera. Hari-hari duk tengok nasi, telur goreng, telur dada, telur mata rebah, telur dada, telur mata rebah, tak leti. Satu hari wak mai satu benda yang kita tengok-tengok berasa nak makan lala tu, dia wak mai petai jeruk. Katanya ni bagus. Petai jeruk ni appetizer, dia panggil, dia pecah selera, nak bagi orang yang dah rasa tak ada selera nak makan, berasa nak makan. Duk wak mai nasi, wak mai sup sayur, wak mai sup ekor, wak mai macam-macam, tak ada selera nak makan. Wak mai asam ko semangkuk, tengok-tengok asam ko dandan, dia berasa mereti air dia. Appetizer. Ayat Quran ni pun Allah Subhanahu wa ta'ala nak habang hak ayat 6 ni. Hak ni hak dia nak habang.
Dia tak terus abang ayat 6. Dia buat main 5 ayat dulu. Tarik perhatian orang yang baca ayat Quran ni, cerita pasal kuda yang lari kencang. Kalau orang jadi cikgu, dia panggil set induksi, dia panggil. Cikgu masuk kelas nak mengajar bahasa Melayu. Ni benda yang membosankan. Masuk mai duk tulis, baik tajuk hari ni surat kiriman. Kita nak tengok surat kiriman rasmi. Alamat mesti duk balik ni, apa semua ni perkara, dulu ada garis lah, tak ada garis apa. Budak-budak tak apalah benda ni. Buang masa nak mengajar. Bagi mai satu contoh, kami tengok, kami tahu nak buat macam mana. Budak lah tuan-tuan. Dia tak mau ni pergi duduk merepek buang masa. Buat mai ni dia. Yang ni surat kiriman rasmi. Hampa ambil semua, pakat tengok. Kat tengok semua, okey, perhati. Ni tang ni kena ada yang ni, ada yang ni, cukup. Tak payah pergi duduk abang satu-satu buang masa. Dia berkata. Jadi cikgu terpaksa cari satu jalan macam mana nak buat bagi budak-budak ni duduk dalam kelas dia tertarik nak dengar apa dia nak mengajar sekali lagi. Dia kena buat satu set induksi. Dia kata, tarik perhatian orang bagi mai kat dia dulu, baru dia ajar apa dia nak ajar. Ini bukan kaedah yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan. Ini kaedah yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Dia nak habaq kat kita ayat 6 tu. Tapi ayat 1 sampai 5, dia bawa perhatian semua orang cerita pasal kuda yang berlari kencang. Orang ni duk suspend ni. Apa Tuhan nak cerita kat kita ni? Dia nak cerita pasal kuda ni. Kuda apa? Apa penting kuda kepada kita? Bila mai ayat 6, dia kata, Innal insana lirabbihi lakanun. Dia kata, sesungguhnya nama kata manusia ni terhadap Tuhannya tak berterima kasih. Manusia ni, nama kata manusia, dia tak reti syukur pada Tuhan. Bahkan dia ni kanun, kufur dengan Tuhan. Wa innahu ala zalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia, yakni manusia tu, atas yang demikian. Maksudnya atas kekufuran dia, atas tak reti terima kasih dia tu, menyaksikan. Dia sedang kata dia tak terima kasih kepada Tuhan. Manusia tuan-tuan, hak tak semayang. Kita pergi tanya dia, hang ni siapa bagi jadi? Dia kata, apa tanya soalan macam tu? Tak sajalah nak tanya, hang agak-agak hang siapa bagi jadi? Dia kata, Tuhan lah. Dia mengaku Tuhan bagi jadi dia. Ni yang hang hidup hari-hari, makan, minum hang, kesihatan yang hang dapat, rumah tangga yang ada, harta benda sikit sebanyak yang Tuhan yang duk ada ni siapa bagi? Tanya dia. Dia kata Tuhan lah. Dia mengaku kata Tuhan bagi semua tu. Pasal apa aku duk tengok hang tak pernah nampak hang semayang kata. Dia mula. Dia mengaku kata dia tu pun Tuhan bagi jadi, apa hak duk ada kat dia Tuhan bagi, tapi tang tak semayang juga. Dia menyaksikan keengkaran dia pada Tuhan. Dia sendiri boleh jadi saksi kepada keengkaran dia. Dia tahu dia orang Islam patut kena semayang, tapi dia tak semayang. Dia sedang kata tak semayang tu salah, tapi dia tak semayang. Maka Allah Subhanahu wa taala kata wa inna, dan sesungguhnya manusia ni wa innahu ala zalika lasyahid. Dan manusia atas bantah dia tu, dia jadi saksi. Dia sedang kata dia bantah kat Tuhan. Tuhan bagi tahu macam tu. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya yang dikatakan manusia itu, sesungguhnya dia untuk mengasihi harta sungguh-sungguh kuat. Tuhan kata nama kata manusia ni dengan harta cukup tertarik. Kita nak cari satu orang manusia yang harta ni dia tak minat. Ada, bukan tak ada, tapi payah dapat. Nama kata manusia, nama kata manusia, harta dia mau. Allah Subhanahu wa taala duk terang kat kita. Ni hampa manusia, hampa duk baca ayat ni aku nak cerita pasal hampa sendiri. Betul tak betul? Tuhan kata ni aku duk cerita ni manusia ni terhadap Tuhan, dia sangat engkar, dia bantah. Dan manusia ni sedang bahawa dia bantah dekat Tuhan. Dan manusia ni sangat suka kepada harta. Betul tak betul?
Kemudian Tuhan sambung ayat 9, dia kata afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Maka adakah tidak tahu manusia itu bila dibongkarkan apa-apa yang ada dalam kubur? Tuhan kata. Tuhan kata manusia ni dia tak tahukah dia satu hari akan mati, dah lepas mati tunggu sampai ditiup sangkakala yang pertama, kiamat berlaku seluruh dunia. Selepas kiamat berlaku seluruh dunia, tiup pula sangkakala yang kedua, yaumul ba'ts, hari kebangkitan semua manusia. Bangkit pula tu, manusia terbongkar keluar daripada kubur pula tu, keluar nak mula cerita panjang. Manusia tak tahukah benda ni? Tuhan nak kata. Manusia Islam, manusia yang kata dia Islam ni, dia tak ingat kata dia satu hari akan mati. Dia tak ingat ke? Kalau dia kata dia ingat, pasal apa kita duk tengok dia macam tak ingat? Dengan perintah Tuhan dia langgar, dengan larangan Tuhan dia pergi duk rempuh buat. Dia tahu benda ni Tuhan suruh buat, dia tak buat. Dia tahu benda ni Tuhan tak bagi buat, dia buat. Manusia ni dia tahu kata satu hari dia akan mati, satu hari dia akan bangkit balik di padang mahsyar. Dia tahu semua benda ni. Pasal apa hak Tuhan suruh dia duk tinggal, hak Tuhan larang dia duk buat? Pasal apa? Tuhan kata. Ayat ni seolah-olah Tuhan nak tunjuk rasa pelik dia dengan perangai manusia ni. Pelik. Firman Allah, wa hussila ma fis sudur. Kata dia, dan dihadirkan jelas-jelas apa yang ada di dalam dada dan di dalam hati manusia. Bangkit daripada kubur esok ni, bangkit tu semua ada dalam hati kita yang selama ni bini kita pun tak tahu, yang selama ni kawan baik kita pun tak tahu, yang selama ni anak-anak kita tak tahu. Hari itu semua orang tahu. Selama ni kita ni duk berlakon ke, duk berpura-pura ke, kita ni orang macam mana ke, selama ni kita duk sembunyi benda tu, hari ni, hari bangkit daripada kubur ni, hari ni kita tak boleh sembunyi. Semua orang akan tahu. Tuhan kata, inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka dengan keadaan mereka ketika itu tahu benar-benar. Dia kata, Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tahu hal kita ni. Tuhan tahu. Bukan Tuhan tahu apa hak kita buat dah. Apa hak kita nak buat 10 tahun lagi, Tuhan tahu dah lah ni. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu, dia maha mengetahui. Tafsir, dia kata, surah ini dimulai Allah dengan bersumpah kerana pentingnya saat yang akan diterangkan di dalam surah ini. Tuhan mula dengan sumpah 5 ayat duk cerita pasal kuda ni, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala nak beritahu kat kita ayat 6 sampai hadis tak lagi adalah benda yang sangat penting. Dimulai daripada ayat 1 sampai ayat 5, Allah bersumpah dengan menyebut kuda pilihan, yakni yang amat cepat dan amat kencang larinya. Tuhan sebut al-adiyat, kuda pilihan, maksudnya kuda yang boleh lari deras. Ayat 1 dia kata demi kuda yang pilihan, yang amat cepat dan amat kencang larinya. Kerana kencang larinya itu, maka amat deraslah bunyi napasnya. Itu ayat 1. Ayat 2, syahdan, kerana kencang dan kerana cepat larinya kuda itu, maka terbit api daripada batu-batu yang diinjak oleh kuku kuda itu. Ayat 3, maka dengan sebab cepat dan kencangnya kuda itu, dapatlah dia menerajang dan merempuh musuh di waktu siang sebelum terbit matahari. Sebelum terbit matahari, dia boleh sampai dah ke kawasan kubu musuh, pasal lajunya dia pergi. Ayat 4, dia kata kerana cepat dan kerana kencangnya lari kuda itu, maka bertebaranlah dan berkembanganlah debu di bumi pada waktu subuh itu. Punya derasnya dia lari sampai debu naik berpusing-pusing. Ayat 5, kerana cepat dan kencangnya lari kuda itu juga di waktu subuh itu, maka dapatlah merempuh masuk kumpulan musuh yang tengah berkumpul, kerana hari masih malam.
Musuh tak bersedia lagi, duk berkumpul di kemah lagi, duk ingat ikut pagi esok baru nak mula perang. Tengok-tengok malam tu dah kena serang dah. Ini tuan-tuan, dalam hadis Nabi kata al-harbu khida'. Al-harbu khida'. Perang penuh dengan trik dan tipu muslihat. Tipu dilarang oleh agama, tapi ada waktu-waktu yang tertentu tipu dibenarkan oleh agama. Di antara tipu yang dibenarkan oleh agama, tipu dalam perang. Itu sebab tentera Islam satu masa dulu terdiri daripada orang tua-tua. Bila nak pergi perang, Nabi SAW arahkan sahabat-sahabat yang nak pergi perang ni suruh dai rambut bagi jadi hitam. Suruh sahabat-sahabat yang tua-tua, yang beruban ni suruh dai rambut bagi jadi hitam. Tujuan Nabi suruh sahabat-sahabat dai rambut bagi jadi hitam ni, tujuan supaya musuh bila tengok, dia kata tentera Islam ni terdiri daripada orang-orang muda. Makna dari segi psikologinya, musuh berasa nak lawan dengan orang muda-muda yang cedah-cedah ni, mereka berasa lemah. Kemudiannya perintah dai rambut ini ditarik balik, tak boleh lagi dah. Ini ada cerita dalam hadis. Tujuan dia tu macam nak tipu lah, nak tipu musuh supaya musuh ingat orang muda. Maka tipu dalam peperangan macam tu boleh. Tipu macam Saddam Hussein buat dalam perang dulu ni. Dia buat skat tiruan punya, bubuh atas padang pasir. Amerika mai dengan jet pejuang, nampak ingat kot skat peluru berpandu Iraq punya, lepas peluru dia. Lepas peluru dia gedung, tengok petai plastik aja depa buat skat tu. Kita dah baca dah cerita macam mana Saddam Hussein pemain tentera Amerika dulu. Iraq buat sekat tiruan tu guna plastik, letak foil macam tu aja. Berapa dia belanja dia? Amerika lepas sebiji peluru harga dia RM100,000. Itu dipanggil al-harbu khidah. Itu dipanggil peperangan ada tipu muslihat dia. Tipu muslihat yang macam ni dibolehkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kita hebahkan berita, hebahkan berita, kata kita nak serang pagi esok. Maka musuh pun ingat pagi esok mereka nak serang, malam kita tidur dulu. Malam tu juga kita serang. Mereka dalam keadaan tidak bersedia. Maka menghebahkan berita palsu dengan tujuan peperangan dibenarkan. Maka disebut di sini kuda yang masuk pi menerjah masuk, perkam masuk, rempuh masuk kubu musuh ni, kerana lajunya dia sampai sebelum waktu subuh dah sampai, musuh belum bersedia. Apa dia yang terkandung di dalam ayat 1 sampai 5 ni? Dia kata Allah bersumpah dengan menyebut kuda pilihan yang berlari kencang dan cepat larinya sebagai tersebut pada ayat-ayat itu adalah berarti dan adalah berisi dengan suruhan dan perintah halus kepada kaum muslimin rata-rata, supaya orang Islam taruh perhatian, bagi perhatian memeliharakan kuda pilihan itu, serta mendidik sesiapa yang ada pembawaannya untuk mengenderai kuda dengan segala macam kepandaian berhubung dengan itu. Itu tujuan dia. Tujuan ayat 1 sampai 5 cerita pasal kuda hak lari laju ni. Di sebalik itu Tuhan nak bagi tahu dekat orang Islam. Orang Islam kena bersedia dengan benda ni. Zaman tu kuda lah jentera ataupun kenderaan yang paling berguna untuk nak melancarkan satu-satu serangan. Zaman lah ni apa-apa yang sesuai, yang boleh pergi laju, yang boleh sampai cepat, yang boleh memusnahkan musuh dalam masa yang sekejap. Orang Islam kena bagi perhatian tentang benda ni. Entah nak jadi macam lah ni. Amerika dia pakat dengan Britain, dia pakat dengan Australia. Jadi pakatan tentera bersekutu nak serang Iraq, satu negeri. Kelengkapan tentera Amerika saja banyak mana ada. Banyak mana ada. Mereka lah ni sampai ada kapal terbang jet yang boleh berhenti tengah angin. Amerika lah ni teknologi dia sampai ada kapal terbang jet yang boleh berhenti tengah angin.
Kapal terbang boleh stop macam helikopter stop tu. Kapal terbang mereka boleh buat. Kapal terbang jet. Tengah laju, kapal terbang musuh hambat dia, hambat, dia boleh berhenti. Kapal terbang musuh terlajak pergi ke depan, dia tembak bagi meletup. Itu teknologi tentera yang ada kepada Amerika. Orang Islam tak ada yang ni semua. Doa harap senjata doa saja. Islam tidak suruh ketepikan benda ni. Kalau tidak, tak turun ayat wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khair. Tuhan kata wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siap sedialah kamu sedaya upaya kamu daripada kekuatan. Maknanya dari segi senjata, dari segi kemudahan kapal terbang, dari segi kereta kebaya, dari segi apa? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Bagi ada, Tuhan kata. Wa min ribatil khair. Kalau dulu bagi ada tentera berkuda, kalau lah bagi ada kereta kebaya, boleh tidur randuk padang pasir. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Supaya dengan itu musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kamu rasa gerun dengan kamu orang Islam. Lah tak ada. Tak ada. Bukan setakat tak ada kelengkapan tentera. Nak ajak mesyuarat, nak abang kata tak setuju serangan pun ada negeri Arab tak mahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat Quran hak kita baca malam ni nak suruh orang Islam fikir benda-benda ni. Orang Islam ada hari ni dia tak fikir tentang benda-benda ni. Maka dia bagi tahu dekat kita tujuan Allah sebut ayat 1 sampai ayat 5 tentang kuda ni. Tujuan dia ialah supaya orang Islam sediakan diri mereka dengan benda-benda seumpama kuda ni. Bagi ada kekuatan-kekuatan yang boleh menggerunkan musuh apabila musuh nak lawan dengan kita. Maka apakah yang amat penting yang akan diterangkan dalam surah ini? Sehingga surah ini dimulai dengan bersumpah. Maka dengar baik-baik, dia kata. Apa penting ni surah ni? Sehingga akan Allah mula dengan sumpah. Dan 5 ayat dia sebut tentang sumpah tu saja. Apa penting dia? Maka manusia itu terhadap Tuhannya sungguh-sungguh kanun, dia kata. Maksudnya kufur nikmat. Ini masalah dia. Masalah dia ialah manusia termasuk orang Islam. Kebanyakan mereka ni kanun, kebanyakannya kufur nikmat. Tuhan bagi macam-macam nikmat, dia tak nilai nikmat yang Tuhan bagi kat dia. Maka dia derhaka kepada Tuhan. Dia derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan tidak syukur dan tidak terima kasih kepada Tuhan atas nikmat dan pemberian Tuhan itu. Tak terima kasih. Banyak orang Islam tak semayang hari ini. Tak semayang makna tak terima kasih. Tak semayang maknanya tak terima kasih lah. Tuhan bagi kat kita kesihatan, kita tak terima kasih, kita tak semayang. Bila dah sakit, maka tu baru nak semayang. Allah bagi nikmat, kita kufur dengan nikmat yang Tuhan bagi. Dia kata dengan ayat 6 ini juga Allah menerangkan keadaan kebanyakan manusia di muka bumi ini. Manusia selalu di dalam nikmat dan dapat nikmat daripada Tuhan mereka, tetapi mereka tidak berterima kasih. Nikmat itu tidak mereka guna, atau sedikit sekali daripada mereka yang gunakan untuk keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sikit Apa ramai orang yang kuat mendermah lah ni. Sekupang pun tak boleh bagi. Jangankan nak bagi RM1, sekupang tak boleh bagi. Tak berasa nak bagi. Tuan, kita duduk tengok dalam TV, duduk keluar cerita-cerita macam-macam lah ni. Rancangan dalam TV ada cerita tentang orang susah dalam Malaysia. Sakit, anak ditakdirkan 4 orang sakit. 4 orang sakit, semua sakit jenis hidung terguling, tak boleh nak bergerak ni. Pak dah tak ada, tinggal mak aja. Duk harap belah ihsan orang keliling rumah. Dia tulis di situ kepada siapa-siapa yang berasa kesian, sila hubungi apa-apa semua. Dia bagi account number bank. Siapa boleh masuk duit, masuklah. Berapa orang daripada kita yang tengok tu berasa terpanggil nak pergi masuk duit? Berapa orang?
Hak ramai ni tengok-tengok, ya Allah, kesianlah nasib dia lah, Tuhan bagi kat dia. Habis yang tu, tu dia yang kata nasib seorang-seorang Tuhan bagi. Hidup ulah macam tu aja. Berapa orang daripada kita ni yang bila tengok macam tu, tak payah habang kat orang, tak payah hibur kat siapa-siapa. Pergi dekat bank yang berkenaan, masuk RM10 ke, RM50 ke, berapa duit boleh bagi. Kalau seorang teringat nak bagi RM10, kalau seluruh penduduk Pulau Pinang teringat nak bagi, berapa dah kelegaan dapat kat dia? Tak bagi. Berapa ramai daripada manusia yang teringat nak buat macam tu? Nampak? Tapi kita rasa kita dah okey dah. Tapi itulah kita sebenarnya. Kita Tuhan bagi kesenangan, bagi kesihatan, bagi apa? Sepatutnya sikit. Daripada hak dia dapat tu sikit. RM50 pejam mata bagi pergi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia malah sekaliannya, bahkan kebanyakan daripada mereka guna untuk kufur kepada Tuhan. Dipergunakan kepada yang tidak disukai Allah, ataupun kepada yang percuma, ataupun kepada yang sia-sia. Dia boleh belanja duit kot lain, tolong orang tak ada. Tolong sikit, sikit kita tolong. Tuan-tuan, berapa banyak kita kata terus cakap pasal tolong orang. Kita tolong masjid dengan surau sudah. Masjid dengan surau sudah. Main masjid, tengok masjid kepala pancong tak ada getah. Tak ada getah paip. Benda kecil. Kita buat contoh benda kecil aja. Bilik air masjid ni tak ada getah paip tu. Bila orang masuk buang air, nak basuh macam mana? Tuan-tuan tahulah kita dengan najis ni masalah. Masalah dengan najis ni, kalau saat lagi buang air dia meretik kena baju ke apa ke, nak semayang tak boleh dah. Nak selamat daripada merecik ni, kena buh getah. Di kepala pancong tu buh getah, tarik getah main elok-elok. Bila kita buang air, kita basuh istinja elok-elok semua. Berapa banyak masjid yang pancong lagu tu aja getah tak ada. Ada pakai bubuh cebok tu je. Cebok tu pula letak bila buka pro dia turun, dia merecik kena kita juga. Allahu Akbar. Kita nak pakai semayang kain baju jadi payah. Bila kita pergi tempat-tempat macam ni, tengok dia beli getah air ni, beli besi kunci tu, beli buah belakang kereta. Bila tengok ni, kita bubuh, kita pasang, kita kunci bagi. Tak payah pergi bagi tahu kat jawatankuasa masjid ni. Tak payah bagi tahu kat jawatankuasa masjid, pasal kita nak pergi tambah baik lagi masjid tu. Bukan kita nak pergi pelingkup masjid tu, kita nak pergi tambah baik. Dan jawatankuasa masjid pun masuk-masuk tengok, Allah, siapa pergi pasang, tak payah maki lah. Duduk maki pandai-pandai, duduk bubuh getah kat abang kat kita, tak kena lah. Tengok, bagus lah. Baguslah, ada orang teringat nak buat benda ni, kita pun terlepas pandang. Benda baik, tuan-tuan, benda baik, sikit. Saya duduk di Nibong Tebal dulu. Surau taman kita. Masa tu ada satu chief ADO di Nibong Tebal. Tuan-tuan. Dia 2 hari, 3 hari sekali dia pergi basuh toilet. Chief ADO. 2 hari, 3 hari sekali dia pergi basuh toilet tu. Maghrib, pukul 6.45 dia pergi. Kalau 6.45 dia pergi, kita karah dia nak pergi cuci toilet tu. Dia tak pergi buat lah masa orang tu ada ramai, tak boleh lah, nak jaga jugalah dia kedudukan dia. Tapi ikhlas dia kerana Allah ni, 6.45 dia pergi sengak-sengak, dia turun pergi, dia cuci toilet. Dia cuci-cuci bagi bersih apa semua, buat ubat-ubat apa yang boleh buah di toilet, dia bubuh. Kita duduk tengok benda ni. Satu chief ADO. Allah, dia dah jadi pengarah lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni yang kata sumbangan kita buat ni. Cakap dah, apa dah, cerita ke orang dah, apa pun dah. Tapi tu yang dia buat. Pasal dia tahu apa yang dia buat, Allah Subhanahu Wa Taala tengok, Allah nilai dia. Cukup. Tak perlu kita heboh ke orang kita buat apa. Kalau orang kata kita tak buat apa pun, biar pergi orang kata. Pokok pangkalnya kita buat dan Allah tahu. Cukup. Islam nak suruh kita cari angle-angle yang macam ni, sudut-sudut yang macam ni, yang kita sendiri bila buat, kita rasa kita lebih ikhlas. Sebab orang tak tahu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menilai itu sebagai satu amal yang membawa kebaikan di hari akhirat. Begitu. Tapi nama kata manusia ni, dia kata mereka malas. Dia kata, dan mereka segan
untuk tunduk dan untuk setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama kata manusia ni dia segan. Dia malas nak buat kebaikan. Dia malas. Ini manusia. Malas mengerjakan perintah dan suruhan Allah, tetapi dengan segala kemahuan dan keinginan mereka mengerjakan apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah keadaan manusia yang terbanyak, yakni majoriti manusia di muka bumi ini daripada sebarang zaman dan di segenap negeri. Kebanyakan manusia dia segan nak buat baik. Kalau dia buat pun dia mahu orang tahu. Kalau orang duk kata kat dia, dia duk tak puas hati. Dia kata, apalah, aku punya banyak benda baik aku buat, aku tak tunjuk kat mereka. Mereka duk kata aku tak buat. Dia duk susah hati. Tak payah susah hati. Kalau kita buat benda baik, Tuhan tahu. Cukup. Manusia tahu apa mereka boleh buat kat kita. Manusia tak boleh bagi pahala kat kita. Setakat nak terima puji-pujian dia. Puji-pujian dia tak jadi apa kat kita. Buat kira habuan Allah nilai. Cukup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah mengatakan pada ayat 7 bahawasanya manusia yang kanut ataupun tidak bersyukur dan kurang terima kasih kepada Allah itu sesungguhnya menyaksikan dan merasa dan mengakui akan keadaannya yang demikian itu. Tuhan kata manusia dia bantah Tuhan dia tahu. Kanut ni tuan-tuan dalam hadis ada. Hadis riwayat daripada Abi Umamah. Abu Umamah kata Nabi SAW bersabda, Al-Kanut allazi ya'kulu wahdah wa yadribu 'abdah wa yamna'u rifdah. Nabi bagi satu ta'rif kepada perkataan kanut ini. Nabi kata Al-Kanut, yang dikatakan kanut itu allazi ya'kulu wahdah, hak jenis suka makan seorang-seorang. Ini ciri-ciri kanut. Jenis suka makan seorang-seorang. Maksudnya apa? Tak suka belanja orang. Tak suka. Dia suka dia seorang. Apapun seorang. Ini ciri-ciri manusia yang dikatakan kanun. Nabi kata. Wa yadribu 'abdah. Di antara ciri, di antara sifat orang yang kanut ini, yadribu 'abdah. Dia suka duk pukul orang suruhan dia. Jenis suka duk pukul, jenis suka duk jerkah, jenis suka duk orang-orang bawah dia. Ini orang dia ada sifat kanut. Nabi kata. Dia berasa dia bos, dia rasa dia besar, dia berasa dia boleh maki siapa saja. Ini sifat kanut, Nabi kata. Wa yamna'u rifdah, dan orang yang ada sifat kanut itu ialah orang yang tak suka tolong orang. Yamna maksudnya tegah, larang, rifdah tolong orang. Dia tak suka tolong orang. Tak ada dalam diri dia, tak ada rasa nak tolong orang, tak ada. Tiga sifat ni menunjukkan orang yang ada sifat ni seorang yang kanun. Nabi kata macam tu. Dia kata bukan kerana bodoh, atau bukan kerana lupa, ataupun bukan dia tidak bersyukur dan tidak berterima kasih atas nikmat-nikmat Allah itu, bukan kerana bodoh dan lupa, tetapi adalah dengan tahu dan ingat, maka ini pun dirasa dan diakui di dalam hatinya. Orang yang kanut ni dia tahu kata dia kanut. Dia sendiri tahu. Tuan-tuan, kita sendiri tahu kita suka tolong orang ke tak? Kita sendiri tahu. Tak ada orang kata kita sendiri tahu kita ni jenis suka tolong orang ke tak? Kita sendiri tahu. Kita sendiri tahu kita ni jenis sombong, suka marah orang ke tak? Kita sendiri boleh tahu. Dan kita sendiri boleh tahu sama ada kita ni jenis kedekut, seorang-seorang tak mau nak share dengan orang ke apa. Kita sendiri boleh tahu. Maka orang ni, manusia ni, kalau dia ada sifat ni, Nabi kata dia sendiri tahu. Kata dia ada sifat tak elok ni. Dia sendiri tahu. Begitu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan lagi pada ayat 8 bahawa manusia itu kerana ingin dan cintanya kepada harta, sungguh-sungguh kuat kemahuan dan tenaganya. Manusia untuk harta dia akan all out. Tuhan kata manusia kalau untuk nak dapat harta, all out. Membujuk lalu melentang patah. Haram halal di tepi sat dulu, aku mesti dapat benda ni. Ni manusia. Kerana sangat keinginan dan kecintaan manusia yang terbanyak, yang ni majoriti manusia itu sangat cinta kepada harta.
maka tidak ada yang jadi keberatan kepadanya asal dia akan mendapat ataupun akan beroleh harta. Maka biarlah dekat ataupun jauh, biar ringan ataupun berat, biar senang ataupun susah, biar siang ataupun malam, biar di darat ataupun di laut, biar dengan jalan halal dan jalan patut ataupun dengan jalan yang tidak halal dan tidak patut, maka biar dengan cara mulia ataupun dengan cara hina, asalkan dia mendapat harta. Itu dia kata. Nama kata manusia ni dengan harta apapun pergi tepi, halal haram, siang malam, apa pun tolak pergi tepi, janji harta tu aku dapat. Kebanyakan, dia kata majoriti manusia sifat macam ni. Dia kata kemahuan dan tenaga manusia yang terbanyak, yakni kemahuan dan tenaga majoriti manusia kuat dan keras, sekalipun badannya lemah dan badannya kurang sihat. Dia kata dengan harta ni orang sakit pun dia tahu. Orang sakit duk tahu apa sihat tu. Duit RM50 jatuh katil, dia dengar. Dia dengar yang kata manusia ni. Duk tak larat dah atas katil ni, nampak pun lorat dah, memang tak larat dah. Duit RM50 orang duk main tengok dia ni, dia sakit, orang duk main tengok dia, duit RM50 orang bagi tu dia pun bantai. Duit tu jatuh, dengar. Orang duk bang tak dengar. Duit jatuh, dengar. Dia kata duit aku jatuh, ambil tak? Anak-anak kata, ayah dengar ke? Aku tahulah. Dia kata ambil main balik. Bawa dalam poket. Manusia ni Tuhan kata macam tu sifat dia. Tuhan buat kita, Tuhan tahulah tuan-tuan. Kereta Toyota tu Jepun buat. Jepun tahulah penyakit Toyota. Jepun tahu Toyota ni lemah tang mana semua dia tahu. Kereta Honda tu Jepun buat. Jepun tahulah karburetor tahan ke tak tahan, Jepun tahu. Kan? Jepun buat benda tu, dia tahu kelemahan, kebaikan, kekuatan, semua Jepun tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala buat manusia, dia tahu apa kelemahan manusia. Oleh kerana Allah takut manusia tak tahu kelemahan dia, Allah cerita, ini kelemahan hampa. Ni nak cerita ni kelemahan hampa. Hampa dengar, hampa perbaik. Itu maksud dia. Maka dengan suka dan dengan redha hati, mereka mempergunakan segala tenaga dan ikhtiar yang ada pada mereka untuk beroleh harta benda. Itu dia. Dengan segala ikhtiar, dia cuba untuk dapatkan harta tu kat dia. Dia sanggup palsukan tanda tangan, dia sanggup pergi upah sana sini, dia sanggup rasuah tang tu tang ni, syarat benda tu jadi hak dia. Sanggup dia buat benda-benda ni semua. Dia nak ambil tanah tu dengan jalan tak betul pun dah salah dah. Dia pergi rasuah pula orang-orang tertentu untuk dapat benda tu pun salah juga. Salah banyak mana pun tak apa, janji aku dapat benda ni. Ni manusia. Dia kata, kalau tidak ada halangan ataupun tidak ada rintangan yang sepenting-pentingnya, maka tidaklah mereka itu akan surut kembali. Kalau betul-betul tak ada halangan yang kuat, dia akan meraduk pergi. Tapi kalau halangan tu betul-betul kuat, dia tak boleh pergi, barulah dia gostan ke belakang dengan harta ni. Kalau kerana nak ambil harta tu, dia mungkin kena bunuh, baru dia tak ambil. Tapi kalau dia nak ambil harta tu, dia mungkin terpaksa bunuh orang, dia bunuh orang. Kalau dia sampai nak mati kerana nak dapat benda tu, mati dia tak mahu, maka itu halangan, maka dia stop, tak payah buat. Tapi kalau sekiranya nak dapat benda tu, orang tu kena mati, dia sanggup buat bagi kawan tu mati, jadi dia dapat benda ni. Dahsyat yang kata manusia ni tuan-tuan, cukup dahsyat begitu. Ataupun mengatakan tidak sanggup dan juga tidak sempat. Akan tetapi kalau mereka diseru kepada jalan Allah, ini yang kata manusia, hala ke harta, hala ke nak rebut dunia, hala ke nak timbun kebendaan, halal haram dia tolak pergi ke tepi, dia nak ambil. Tetapi kalau mereka diseru kepada jalan Allah, maka jauh mereka itu sudah menjawab ataupun sudah menyediakan jawapan dalam hati bahawa mereka ada berhalangan, tidak sempat, tak sanggup, kurang sihat dan lain-lain lagi. Kalau hala ke jalan agama ni, excuse cukup banyak, arai ni cukup banyak. Jom pergi mengaji malam ni, malam ni tak boleh, dandan
Dia nampak muka kita, dia simpan dah satu jawapan. Oh, malam ni tak boleh. Janji dah mereka nak main rumah. Satu. Siap dah. Memang duduk poket atas dah. Benda nak jawab tu dia dah poket atas. Pasal apa? Pasal orang ajak ni jalan agama. Jalan agama tak apa cantik lah. Tapi kalau dia kata, jom malam ni mereka buat pertunjukan bunga api di pantai bersih. Oh, cantik lah. Aku pun malam ni memang lapang. Okey. Pasal apa? Tang tu nak pergi seronok. Tak ada apa saja. Seronok bukan tengok bunga api, dia tengok lain. Manusia. Yang kata manusia ni. Hang tak mahu kan ni, mereka ada satu skim baru apa ni. Boh 200 mereka kata dapat balik 2,000. Dia kata tak mana. Dia kata tapi jom ke lah tu. Mereka abang di Rembau Negeri Sembilan tu. Tak apa, aku ambil cuti kita pergi. Nak pergi Rembau tu. Pasal apa? Harta tu ada sana. Boh 200 ringgit dapat 2,000. Ni hak dekat ni. Arai macam-macam tu ada. Ni manusia. Tuhan duk cerita kat kita perangai kita. Kita dengar, kita tengok ada tak ada benda ni kat kita. Dia lagu tu aja. Dengar ayat ni, tengok tafsir dia, oh nampak lagu duk main kat aku. Memang betul Tuhan cerita tu manusia, malangnya manusia tu kita. Dia macam tu. Maka dengan ayat 9 sampai 11 Allah mengatakan, apalah manusia yang seperti itu, tak mengetahui sedikit jua pun akan segala kejadian yang hebat-hebat dan dahsyat, yang menggentarkan dan yang akan terjadi di waktu segala orang yang telah mati dihidupkan balik untuk menghadap Allah Rabbul Jalil. Tuhan kata ni manusia yang tamak, haloba, membujuk lalu melentang patah, rebut harta sampai sanggup fitnah, bunuh, membunuh dan sebagainya. Mereka ni tak ingat kata satu hari mereka nak mati. Mereka tak ingat kan? Tuhan kata macam tu. Manusia ni tengok ke apa hak mereka duk buat lah ni, mereka tak ingat ke kata satu hari dia akan masuk kubur. Dia tak ingat ke tu dalam kubur tu 1001 cerita duk ada dalam kubur tu. Bermula daripada Mukar dan Nakir mai duk ada di depan tu, mula daripada tu sampailah nak boleh bangkit di padang mahsyar tu 1001 cerita duk ada dalam kubur ni. Yang kata kubur ni Tuhan bagi sempit sampai himpit, sampai kapit, sampai tulang berselisih. Manusia hadut tamak haloba sampai sanggup buat benda haram ni, dia tak tahu kan satu hari hadis hadut habang kat dia ni dia akan jumpa. Dia percaya ke tak percaya kata dalam kubur tu ada Muka Nakir? Dia percaya ke tak percaya? Dia tak percaya kata dalam kubur tu lagi ada beberapa soalan yang sudah bocor. Soalan bocor tapi tak boleh jawab. Siapa Tuhan kamu? Tahu dah apa yang Muka Nakir nak tanya tu, kita tahu dah. Siapa Nabi kamu? Apa kiblat kamu? Siapa? Semua soalan tu kita tahu dah. Soalan yang kita tahu dah tu belum tentu kita boleh jawab. Belum tentu. Pasal hak nak jawab tu bukan lidah kita yang fasih ni, tetapi amal kita yang akan menentukan kita boleh jawab tak boleh jawab. Manusia ni dia tak tahu ke benda tu akan jadi. Kalau dia dah tahu, dia tak percaya ke benda ni. Kalau sekiranya dia kata dia percaya, pasal apa dia buat kelaku macam ni? Ini persoalannya. Maka tidakkah manusia yang tersebut tahu sedikit jua bahawa segala kejadian hebat dahsyat itu semua akan berlaku kepada dia, sehingga tidak ada lagi yang jadi rahsia bagi manusia kata-kata. Benda tu bukan rahsia. Cerita mati nak jumpa Muka Nakir bukan rahsia, semua orang tahu. Cerita orang hak tak boleh jawab nanti kena apa dalam tu, semua orang tahu, bukan rahsia. Cerita orang yang boleh jawab apa yang Tuhan akan bagi kat dia, semua orang tahu, tak ada rahsia. Cerita kata kubur ni boleh jadi raudatun min riyadil jinan, ataupun boleh jadi hufratun min hufarin niran. Semua manusia tahu, bukan rahsia. Kubur boleh jadi taman syurga, dan kubur juga boleh jadi lubang api neraka. Bukan manusia tak tahu, manusia tahu. Tapi yang herannya, hak tahu tu piduk buat macam tak tahu. Dia kata maka hendaklah dari sekarang mereka sekalian mengetahui dan meyakini serta mengingati dan juga menggentari dan takut bahawa
sesungguhnya Tuhan mereka pada hari dan pada ketika itu amat mengetahui benar-benar dengan sesempurnanya nama akan keadaan mereka itu. Itu dia. Mula pada hari ini kita kena yakin benda ni. Kena yakin benda ni. Hari ni hari kawan kita masuk kubur. Kita tengok dia. Daripada dia mati kita pergi jenguk tengok mayat dia. Nak jadi kecerita pula masa mandi mayat kita duk ada sama. Masa duk kapan mayat dia kita duk ada duk tengok macam mana mayat dia kena kapan. Mayat dah bubuh atas pengusung duk bawa nak pergi ke kubur tu, kita pun duk berjalan mengiringi jenazah sama. Sampai di kubur kita semayang depan pula, duk betul-betul depan keranda, duk boleh nampak keranda tu, kita duk semayang duk tengok dia. Saat lagi pergi ke kubur sila-sila hari bulan, kita salah seorang yang masuk dalam liang sambut mayat, letak elok-elok dan sebagainya. Dah habis sahlera tutup selesai semua, kita di antara orang yang angkat tangan minta dekat Allah, ya Allah mudahkanlah dia ni dengan soalan muka dan nakir. Kita pun angkat tangan doa amin amin minta dekat dia. Tiba-tiba balik ke rumah kita boleh lupa semua benda kita tengok daripada awal tadi sampai habis. Apa jenis manusia kita ni? Yang sepatutnya bila tengok mati tu dah cukup dah yang tiba dekat kita. Hari ni hari dia, tak tahu bila nak main hari kita. Sepatutnya tengok ni benda-benda yang dilakukan kepada mayat ni sampai dah masuk kubur, tengok punyalah dia ni duit ringgit, kaya raya semua ada dekat dia. Hari ni dia masuk dengan kain kapan putih, bantai pun orang buah bantai tanah ada dekat dia. Tengok tu yang sibar ni sepatutnya cukup dah untuk kita, cukup dah. Antuk usah kaya macam mana, tak usah jadi siapa macam mana, tak usah duduk nombor satu paling kaya dalam Malaysia ke apa-apa pun tak usah. Masuk dalam tu, kain kapan putih, bantai pun bubuh tanah aja buat bantai. Bila tengok yang tu, satu yang tibar kena ambil. Apa pun kita balik menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, hak kita bawa 3 aja. Hak kita bawa 3 aja. Satu, ilmu. Kalau dimanfaatkan. 2, sedekah jariah. Kalau ada buat, selagi orang duk guna, selagi tu kita boleh. 3, anak yang saleh. Kalau dia boleh angkat tangan lepas semayang minta, ya Allah, Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Duk minta, ya Allah ampunkanlah dia, maksudnya bapa dia. Bagilah rahmat kepada dia. Kalau anak kita boleh baca doa tu minta kat kita, cukup. Duk boleh minta Rabbi ghfirli wa liwalidayya, ya Allah ampunkanlah dosaku, dosa kedua ibu bapa aku. Boleh tinggal anak macam ni pun cukup. 3 ni aja, 3 ni aja. Kalau ada 3 ni, mati berapa lama dah pun pahala Tuhan duk hantar pi lagi. Tuhan duk hantar pi lagi. Tapi malang bagi kita kalau 3 ni tak ada. Harta ada, bukan tak ada, tapi 3 ni tak ada. Harta duk ada dalam bank, anak-anak berkelir riuh dah ada berebut harta kita tinggal. Ilmu tak ada. Masa kita hidup pun kita mengaji pun macam kapal selam, tenggelam timbul, banyak tenggelam daripada timbul. Ilmu pun tak banyak mana, tak banyak benar kita boleh bagi ajak orang dan sebagainya. Anak ni Masya Allah, Tuhan yang mengetahui. Depan mata kita anak perempuan keluar pakai skirt, keluar tak tutup aurat, jalan cedik depan kita pergi pasar malam. Lagu tu punya pakaian anak tu ada. Apa kita nak harap dia bagi kat kita? Celek mata pagi, anak kita tak bangkit semayang subuh depan mata kita. Kita tak mati, kita duk ada, kita pak dia. Dia tak semayang subuh, takkan kita mati dia nak bangkit semayang? Kita tak didik dia. Kalau macam ni punya duk tinggal, kita berhak untuk susah hati. Kita berhak untuk susah hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah tentu akan memberikan balasan perbuatan dan juga tingkah laku mereka yang tidak patut dan tidak senonoh itu selama mereka di dunia ini sepenuh-penuhnya. Allah Subhanahu Wa Taala berhak untuk balas kepada orang-orang ni. Pasal mereka ni memang tak senonoh semasa hidup di atas dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ambil yang tiba. Ayat yang kita baca ni surah Al-Adiyat ni, wal adiyati dhabha ini, dia cerita pasal pentingnya orang Islam ada persediaan. Kalau dulu kuda yang berlari deras,
Tapi lah ni orang Islam perlu ada persediaan dalam bentuk kelengkapan militeri, senjata yang cukup kuat, supaya bukan nak serang orang, setidak-tidaknya menimbulkan rasa gerun kepada musuh untuk nak buat apa-apa kat kita. Dan bahagian kedua ayat ni dia mengingatkan kita, jangan kita jadi orang yang kufur nikmat. Setelah kita terima segala macam nikmat yang Tuhan bagi kat kita, kita jangan balas balik nikmat Tuhan dengan kufur pada dia. Dia kata wallahu a'lam bimuradih, tamat tafsir surah Al-Adiyah. Bulan depan insya-Allah kita masuk surah Al-Qari'ah. Bulan depan kita pindah jadual. Daripada sepatutnya bulan depan, sepatutnya apa? 21. Sepatutnya 21 hari bulan 3. Kita ubah ke hari Selasa minggu ketiga, 18 hari bulan 3. Mula daripada minggu depan, daripada bulan depan, dan insya-Allah seterusnya kuliah kita pada hari Selasa minggu ketiga. Hari Selasa minggu ketiga. So bulan 3, 18 hari bulan 3, insya-Allah. So pada 18 hari bulan 3 insya-Allah kita masuk surah Al-Qari'ah yang diturunkan di Makkah. Ayat ni sangatlah penting untuk kita ambil yang iktibar, pasal dia cerita tentang hari kiamat. Al-Qari'ah itu maksudnya hari kiamat, dan dia akan cerita macam mana dahsyatnya keadaan hari kiamat. Dan ayat itu akan menceritakan tentang beruntung orang-orang yang dan buat amal atas dunia sebelum mati, dan sangat rugilah orang yang tak dan nak buat amal sehingga dia mati. Mudah-mudahan apa yang kita dapat, apa yang kita baca pada malam ini akan memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu silap diri saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا